prinsip perakaunan. Okay, so yang ini saya nak cerita dekat form 4 tapi sebab awak tak tahu tak apa. Okay, so saya cerita sedikit lah ya, sepintas lalu sahaja. Okay, so untuk mata pelajaran prinsip perakaunan ni, okay, saya akan ajar awak. Okay, nama saya Nur Salwa binti Zainun. So saya akan ajar awak tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 dia sendiri. Okay, so sebagai pendahuluan, okay, untuk awak punya subjek account, okay, awak tahu dia adalah mata pelajaran elektif. Elektif tu maksudnya pilihan sahaja. So di sekolah awak ada dua kelas sahaja, betul? Yang pertama kelas account campur admit, yang kedua perniagaan. Betul ke tak? Betul, cikgu. Betul. Ekonomi dipadukkan dengan apa? Yang perniagaan ke? Account. Oh, maksudnya awak ada account, admit dan juga ekonomi. Ya, cikgu. Betul. Wah, boleh tahan awak belajar ni. Dia sebenarnya account dan juga perniagaan ni serta ekonomi, kalau awak masuk dekat U, dia tu slash. Maksudnya nak masuk pos tu kena ada salah satu je. Tapi tak apalah, itu pulang pada awak. So untuk tingkatan 4, sepatutnya awak dah habis belajar 9 bab ni sebenarnya. Wajib dah habis 9 bab sepatutnya. Okey, tapi saya dapat info yang awak baru sampai bab 5 je, betul Ya, imbangan duga tu baru sikit kot. Oh, imbangan juga baru sikit lah, betul. Sebab tadi saya ada tanya Cikgu Syuhada, dia bagi tahu saya macam tu, imbangan juga ada masuk sikit dia kata, tapi tak habis. Okey, tak apalah. Alright, so maksudnya semua subjek yang awak belajar ni kebanyakannya waktu PTPR ke, waktu bersemuka, ada tak yang cikgu awak ajar time waktu bersemuka? Laju ke saya cakap? Sekali kot. Sekali. Sekali kot. Kebanyakan PDPR kan? Okey, sekejap. Ya, cikgu. Alright, sekejap. Saya nak draw. Okay, so maksudnya untuk topik yang pengenalan pada perakaunan ni, yang this one, okay, awak yang itu teori tau. Okay, bab 1 ni teori tau. Bab 1 ni teori, bab 3 pun teori. Okay, yang teori ni saya memang tak akan go through balik lah. Maksudnya awak kena baca sendiri. Okay, tapi dekat yang bab 2 ni awak ada persamaan perakaunan. Starting peniraan di sini. Peniraan persamaan perakaunan kat sini. Untuk persamaan perakaunan ada masalah tak? Ada. Nak tanya. Klasifikasi akaun tu awak belajar ada 5 kan, aset, belanja, hasil, equity, semua tu. Faham ke tak di mana bertambahnya, di mana berkurang dia? Kurang faham lah, cikgu. Awak belajar tak? Cikgu Suhada ada tak ajar perkataan ablih? Pernah dengar ke tak? Ada. Pernah. Ada. Okey, kalau ablih tu awak tahu kan? Okey, kalau awak tahu tak apa, saya hari ni just nak tengok awak di mana saja supaya saya boleh ulang. So awak faham lah. So maksudnya ablih tu kalau saya buat akaun T, AB di sini, LEH di sini. Maksudnya aset dan belanja bertambah belah sini. Okay, kalau liability, equity, hasil bertambah belah sini. Itu yang awak kena tahu Belajar akaun ini kena master. Ni kalau awak tak master ni, susahlah nak cakap, susah nak sembang awak. Okay, lepas tu bila awak dah faham benda ni, dia ada lagi satu catatan kontra lah. Catatan kontra tu kena tahulah. Okay, and then persamaan perakaunan ni awak boleh buat kalau awak faham benda ni lah. So siapa yang tak faham lagi tu pergi buka buku. Nanti minggu depan ni tengok balik yang ini. Okay, lepas tu untuk dokumen perniagaan ni dia berkait dengan BCP. Yang ini saya panggil BCP Cikgu Shu ajar awak BCP ke dia sebut nama penuh? Nama penuh ke cikgu? Tak apa. So kalau dia sebut nama penuh, saya akan sebut BCP. Saya tak akan sebut buku catatan pertama. Panjang buang masa saya. So bila saya sebut BCP, maksudnya you kena faham lah yang saya sebut itu adalah bab 4. Okey, nak buat bab 4 tu BCP, awak kena tahu dokumen nombor 3 ni lah, bab 3 ni. So maksudnya whether you like it or not, you kena tahu lah. Dokumen apa yang masuk. Buku catatan pertama ni kat mana aku nak conteng so buku catatan pertama, sekejap. Saya nak conteng sekejap.
Okey, so untuk buku catatan pertama BCP yang awak dah belajar, sepatutnya awak ada journal am. Lepas tu awak ada journal khas, lepas tu awak ada buku tunai dan juga buku tunai runcit. Semua tu dah buat kan? Okey ke tak? Takkan semua tak okey kot, agak-agak lah. Belajar apa setahun? BCP. BCP dia ada jurnal am, jurnal khas, buku tunai runcit. So saya nak tahu dalam jurnal am ni boleh ke tak? Tak faham. Agak-agak lah yang. Okay, and then jurnal khas ni awak akan belajar jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pembayaran tunai, jurnal penerimaan tunai, ada banyak. Buku tunai runcit. Banyak tu. So maksudnya dekat sini saya macam kena ulang juga untuk bab ni. Okay, lepas tu mana form 4? Okay, this one. Okay, ledger. Ledger reti buka tak? Kau jangan buka account macam ni, reti tak? Ledger pun problem juga ke? Ledger problem juga ke? Oh ya. Ledger. Agak sebab ledger tu kami buat pembentangan. So kawan-kawan je yang ajar. Pembentangan. Tak betul. Kawan-kawan. Okey, maksudnya awak buat pembentangan. Okey, starting daripada bab berapa yang pembentangan? Ledger Buka lah, balik bab ledger. dia. Bab ledger ni pembentangan. Okey, maksudnya bentang. Maksudnya yang betul-betul Cikgu Syu ajar dekat sini buku catatan pertama dia ajar Dia ajar Mulut ada kan sayang, buka mulut tu bercakap. Kami mostly tengok video YouTube je. Mostly tengok video YouTube, maksudnya tak ada direct lah cikgu awak ajar macam tu. Ya. Okey, so saya faham lah kenapa tak faham tu. Okey, so kira senang cerita saya ulang semualah jawapannya kan. Okey, tak apa, cuma sekejap lagi saya akan bagi soalan yang berkaitan dengan klasifikasi akaun dengan persamaan perakaunan. Saya minta awak buat sendiri tau. Buat sendiri, tak payah tanya kawan awak. Kalau saya nak tengok saja dekat mana kepahaman awak. Sebab kalau saya tengok awak tak okey, maksudnya saya kena start balik daripada bab 2. Walaupun awak dah boleh sampai bab 6, saya tak akan boleh continue dengan 7 dengan 8 sebab tingkatan 4 yang paling power adalah dekat soalan dekat bab 8. Even pelajar saya pun saya dah habiskan silibus dekat sekolah lama ni. Okay, so dekat bab 8 ni saya akan ulang banyak kali. Okay, so macam awak ni, kalau awak daripada bab 2 sampailah bab 7 ni awak tak faham, maksudnya bab 8 awak tak boleh go. Sebab bab 8 tu wajib jawab. Okay, so tak apa, untuk silibus saya tahu dah lah dekat mana saya nak ulang. Okay, lepas tu nanti tingkatan 5 banyak ni. So maksudnya suka ke tak suka, maksudnya akan ada kelas tambahan ni waktu petang. Faham yang itu? Sebab saya kena cover tingkatan 4 punya. Okay, boleh cikgu. Okay, so awak kena join lah, kena usaha juga join. Kalau tak, tercicir lah. Okay, lepas tu saya kena kejar untuk tingkatan 5. Tingkatan 5 ni pun ada banyak sebenarnya. Sangat banyak, saya tak tahu macam mana nak start awak punya kelas ni nanti. Cuma saya boleh kata kelas tambahan maybe dalam seminggu 2 kali boleh ke? 2 kali tu untuk cover tingkatan 4 lah. Kalau dah habis tak adalah saya buat kelas tambahan tu. Okay, boleh. Okay, so yang ini saya akan susun semula. Okay, tingkatan 5 ni saya tak sure saya boleh masuk ke tak. Memang tak boleh masuk lah sebab kau tak belajar lagi dekat tingkatan 4. Tak apa jelas. So sekarang ni saya cerita tentang format peperiksaan prinsip perakaunan. So untuk format prinsip perakaunan, awak akan ada 3 kertas. Okay, kertas pertama adalah kertas objektif. Okay, 40 soalan. Yang ini 1 jam 15 minit. Awak kena jawab lah dalam masa 40 soalan. Okay, and then kertas 2, masa menjawab dia adalah 2 jam. 2 jam 30 minit ke? 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Maksudnya kalau awak tengok dekat sini jawab 5 daripada 6 soalan. Sebenarnya kertas 2 ni dia ada bahagian A, dia ada bahagian B. Bahagian A dia ada 3 soalan. Yang ini wajib jawab. Suka tak suka kena jawab. Yang ini markah dia adalah
60 markah. Okay, and then yang B tu dia ada, yang ini pilihan. Pilihan maksudnya awak kena pilih lah. Okay, awak kena pilih 2 daripada 3 soalan. Okay, 2 daripada 3. Yang ini markah dia 40. Satu soalan 20 markah. So total dekat sini 100 markah. Okay, yang ini faham yang ini 40 markah. Okay, untuk kertas 3. Okay, kertas 3 ni adalah kerja khusus 3 bulan. Selalunya dia akan start bulan 4. Bulan 4 sampailah 4, 5, 6. Ini yang kalau awak sekolah macam biasa. Tapi sebab awak sekolah bulan 4, so dia akan masuk bulan 4, 5, 6. Maybe soalan akan keluar bulan 6. Bulan 6 ataupun bulan 7 dia akan starting. So 6, 7, 8. 6, 7, 8. Kalau bulan 6 dia habis bulan 8. Kalau dia keluar bulan 7 dia habis bulan 9. Ayat ini awak perik sikit lah. Saya cakap awal-awal ya, saya garang tau saya cakap awal-awal dengan awak. So kalau saya minta tu bagilah. Kalau tak faham terus tanya. Saya garang je tapi saya tak pernah telan lagi lah orang. Okay, so untuk kertas 1 ni, okay, disebabkan kita ada 3 paper, awak kena tahu pecahannya untuk dapatkan grade. Untuk kertas 1 dalam SPM dia membawa 20%, untuk kertas 2 dia membawa yang this one 40%. Baki berapa 4, 6, 40% kat sini. Ya ke? Ni 2, ini 60. Macam tu. Maksudnya untuk kerja khusus ni insya-Allah saya boleh tolong awak dapatkan markah 18, 19 dan 20. Okey, sebab itulah belajar akaun mustahil gagal. Ya, mustahil gagal sebab awak ada kertas 3. Kertas 3 saya yang tanda, saya akan tolong. Tapi dengan syarat kalau awak salah, awak kena repair lah benda tu. Tapi kertas 1 dan juga kertas 2 ini yang awak akan jawab masa SPM nanti. Faham Yang itu jelas ke tak? Kiranya kertas 3 awak akan buat bersama-sama dengan saya. Kertas 1 dan kertas 2 awak jawab sorang-sorang dekat dalam dewan. Yang itu faham? Faham. Faham. Faham ke tak? Faham. Kenapa respon awak lambat Line. Lambat sangat awak respon macam loading. Oh, line. Tapi awak dengar jelas ke tidak saya cakap? Jelas. Jelas Okey, tak apa. Saya record nanti saya akan upload dalam YouTube saya. Siapa yang tak join boleh tengok situ. Oh, ni adalah saya tak perasan. Okey, so ni basically kertas 1 lah. Kertas 1 membawa 20 markah, pilihan jawapan ABC. Okey, kena jawab semua, ada 40 soalan, masa 1 jam 15 minit. Topik dia cover ada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ini mesti topik yang teori lah. So dia lebih kepada mengingati dan memahami, lepas tu ada mengaplikasi. Mengaplikasi tu dia lebih kepada macam format lah. Okey, pernah tak dengar perkataan apa? PKK, pernah dengar? Pernah, cikgu. Pernah. So pernah dengar tu maksudnya itu bab 2 tau. Okey, so awak boleh guna kalkulator saintifik lah. Okey, lepas tu kertas 1, so kertas 2 macam biasalah yang saya beritahu tadi, subjektif ataupun esei. Sebenarnya tak ada esei pun. Kau punya prinsip perakaunan ni kau kena kira. Okey, so macam tadi saya kata ada 6 soalan, jawab 5 soalan. Okey, 3 di bahagian wajib, 2 di bahagian pilihan. So bahagian A ni ada 60 markah, bahagian B ada 40 markah. Okey, so soalan 1 10 markah, soalan 2, 3 ini soalan 2 dengan 3 ni dia power sikit lah, dia kebat sikit. Sebab dia banyak markah dia. So ni pun sama, tak ada apa-apa. Kertas 3 macam biasalah, macam saya kata tadi dia starting bulan Mac hingga Mei. Tapi sebab kita punya penggal ni start bulan 3, so mungkin bulan 7 dia keluar kot. So awak kena buat draft dengan saya, lepas tu dalam masa yang sama awak kena apa? Awak kena typing lah benda tu. Okey, so untuk subjek prinsip perakaunan ni awak akan dapat 2 sijil tau bila awak exam lepas SPM. Pertama, keputusan akaun tu dia akan keluar di sini dalam sijil SPM awak. Dan yang kedua, awak akan dapat 1 sijil LCCI. Okey, sijil ini sangatlah mahal dan laku. Okey, sekiranya sijil ini dia refer kepada soalan kertas 2. Kertas 2 yang ini soalan nombor 2 dengan 3. Okey, kenapa 2 dengan 3 saya kata soalan kebat? Sebab itu adalah level international. Maksudnya
kalau awak ada sijil tu dan awak punya keputusan tu okey, maksudnya awak boleh sambung, awak ada macam shortcut lah kita panggil dekat situ. Yang ini saya akan terangkan kemudian lah. Lepas awak dah habis SPM, in case awak nak sambung account, nanti saya akan cerita kemudian. Okey, so untuk sijil SCCI ni awak akan dapat dalam, bukan awak akan dapat, dia akan dapat dalam dua ni lah, orang kata apa, dua bahasa. Okey, satu bahasa Inggeris dan satu lagi bahasa Melayu. Bahasa Inggeris tu kalau awak dapat BI tu A atau B kalau tak silap saya. Tapi kalau awak dapat dalam SPM ni BI awak C, D, tapi kena lulus lah C dengan D, awak akan dapat dalam bahasa Melayu. Itu saja perbezaan dia. Kenapa sijil ini dalam BM? Sebab awak punya BI C atau D. Kenapa awak dapat dalam BI? Sebab awak punya BI A ataupun B. Itu saja reason dia. Maksudnya nanti masa exam, awak akan dapat dua-dua benda ni, boleh ambil dekat office lah, dekat pejabat. Alright, so apa itu sijil SCCI? So dekat sini, yang ni saya akan terangkan kemudian lah. So apa kelebihan bila awak ada sijil SCCI ni? Okey, yang pertama, awak nampak dekat sini kertas SPM yang sama, dua keputusan. Maksudnya awak jawab kertas yang sama. Soalan itu di bahagian soalan nombor 2 ataupun soalan nombor 3. Tapi awak dapat dua keputusan yang berbeza sebab pemarkahan dia berbeza. Satu dimarking oleh ketua pentaksir ataupun guru, bukan guru, ketua pentaksir lah. Dan satu lagi akan dicek oleh bahagian LCCI lah. So yang ini you boleh sambung untuk ambil LCCI. LCCI ni kiranya dia kalau lepas SPM awak punya cabang, awak boleh sambung Form 6 contohnya, awak boleh ambil diploma ataupun awak boleh masuk matrik. Dan lagi satu, awak boleh sambung terus ke LCCI lah, dia ada flow dia, ikut awak. Kalau awak nak further in accounting lah, kalau tak tu ambil benda lain. So yang ini saya kata sijil dalam bahasa Inggeris, ikut keputusan Inggeris awak lah. Tapi kalau sijil awak dalam bahasa Inggeris, dia diiktiraf di seluruh dunia. Maksudnya awak nak kerja dekat luar negara, bukan Malaysia laku sijil tu. Tapi kalau sijil awak dalam bahasa Melayu, benda tu tak laku lah, benda tu laku di Malaysia sahaja. Setakat tu jelas? Maksudnya kalau awak nak laku, BI tu bagi power sikit lah ayat mudah dia. Okay, so ni flow awak nak sambung accounting lah. Daripada sini SPM, awak boleh masuk matrik. Sekarang dah boleh masuk walaupun tak ambil admit, tapi awak ambil admit kan. Lepas tu awak masuk ke diploma pun boleh. Ini yang LCCI ni dia ada level 1, level 2. So ini panjang. Okey, tapi saya tak galakkan awak lalu dekat sini sebab dia punya yuran guna pound sterling, bukan ringgit Malaysia. So kalau you rasa you kaya, you boleh lalu situlah. Kalau kita rasa kita biasa-biasa je, kita masuk diploma dengan matrik ataupun STPM. Lepas dah ambil 3 benda ni, boleh sambung degree. Lepas degree boleh sambunglah master. Itu secara ringkas saya cerita. Okey, ini sama je lah laluan. Yang ni tak apa, nanti kaunselor awak akan cerita dengan lebih detail. Okey, so dalam bidang account ni dia ada banyak bidang. Tak semestinya awak ambil sahaja prinsip accounting, audit accounting. Tak, dia ada banyak. Awak boleh jadi auditor, tukang juru audit. Okey, awak boleh jadi kerani kewangan. Dia ada banyak. So yang itu boleh tengok buku awak lah, berterabur. Dia tulis dekat situ. Alright, so sekarang ini Okay, so sekarang ini apa yang saya nak cakap adalah, sekejap saya stop presenting kejap. Okay, so sekarang ni saya nak awak buat satu soalan. Nanti saya akan masukkan dalam ni tau, dalam Telegram. So soalan yang saya nak awak buat adalah soalan yang melibatkan bab 2 sahaja. Sebab ini basic, saya nak tengok dulu. Okey, yang ini saya nak minta awak lengkapkan lah. Okey, pinjaman bank ini kategori apa? Awak kan dah belajar. Awak kan dah belajar sebelum ni. So sepatutnya adalah benda yang awak dapat. Okey, so dekat sini awak dah belajar klasifikasi account, dia ada ableh lah. Okey, ataupun catatan kontra. Catatan kontra tu kena buka buku dulu lah. Okey, so kalau pinjaman bank, saya tanya sepintas lalu. Pinjaman bank kategori apa Liability bukan semasa. Liability bukan semasa, betul. Dalam masa yang sama juga liability, pinjaman bank ini dia boleh juga jadi liability semasa. Tapi dengan syarat dimension jangka pendek.
Jangka pendek maksudnya you kena settlekan hutang tu kurang daripada 1 tahun. Itu kena faham Tapi kalau dia tak mention jangka pendek maksudnya kena faham dia liability bukan semasa jangka panjang lah. Okay, and then pelaburan. Pelaburan kategori apa tu? Awak labur duit awak. So benda apa tu? Equity pemilik cikgu. Aset semasa. Aset semasa. Okay, aset semasa tu. Alright, okay, so pelaburan boleh dikatakan sebagai aset semasa. Okay, simpanan tetap. Simpanan tetap. Aset. Simpanan tetap duit awak kat bank lah. Ya, betul. Aset semasa juga. Gadai janji. Gadai janji ni tahu tak benda apa? Tak tahu cikgu. Susah hati saya. Okay, so gadai janji ni awak kena faham lah. Gadai janji itu adalah, awak tahu pajak gadai? Kedai pajak gadai? Tahu. Ya. Pernah nampak kan? Takkan dekat Hmm. Baling tak ada kot. Okey, ada. So gadai janji ni maksudnya awak pergi letak barang, tak kisahlah apa-apa pun, geran ke, awak letak emas ke, okey, geran kereta ke, geran motor ke dekat tempat pajak gadai. Okey, so dia sebagai macam cagaran lah untuk awak dapatkan duit. So bila dia bagi duit, awak nak pinjam duit ni, so dia kena ada macam jaminan lah untuk dia, in case kalau awak tak mampu nak bayar, dia akan ambil benda tu. So itu gadai janji. So gadai janji ni benda yang awak pinjam. So bila awak pinjam, dia kategori apa? Liability. Yes, liability. So dia adalah kategori liability bukan semasa. Okay, so modal kategori apa? Equity Modal, pemilik. modal. Equity pemilik Ya, cikgu. equity pemilik. So satu suara saja saya dengar sekarang ni. Yes, equity pemilik. Saya datang dekat equity pemilik lah tu. So ini adalah kerja yang saya nak awak buat. Yang ini sila buat sendiri tau. Fahami sendiri. Sebab saya nak detect di mana kelemahan awak supaya saya boleh asingkan awak ni macam mana. So ini tolonglah siapa ada printer boleh print. Siapa yang tak ada printer, mungkin awak boleh salin butiran dia dan tulis dekat tepi. Kategori apa? Hasil ke belanja. Tak payah beria sangat tulis Contohnya awak tak ada buku, tak ada printer. So awak tulis saja pinjaman. Okey, pinjaman. Kalau rajin terus tulislah kategori dia dekat sini adalah liability bukan semasa kan. Okey, awak boleh tulis singkatan saja LBS. Tak payah tulis liability bukan semasa, tak payah buang masa. Saya cuma nak detect betul ke salah awak punya pengelasan. Okay, siapa yang ada printer, print tikkanlah bagi jelas. Okay, and then ni sambungannya. Lepas tu yang kedua, ini pun sambungan dia. Okay, hasil operasi, hasil bukan operasi, pernah belajar kan? Dia wajib lah dah kena belajar sebab awak dah bab 6 awak cakap. Ni dekat bab 2. Semua yang saya bagi hari ni adalah bab 2, basic. Awak tak dapat basic, awak tak boleh ke belakang. Kalau awak pergi belakang, dia macam mencurah air ke daun keladi. Saya cakap awak tak faham. Macam tu. So yang ini cubalah awak try buat dulu. Lepas tu awak cakap awak dah buat persamaan perakaunan kan. So ini adalah soalan persamaan perakaunan yang saya nak suruh awak cuba. Tak reti, buat cara tak reti, tak payah tiru kawan. Tapi janganlah tak buat langsung. Try dulu. So untuk persamaan perakaunan ni, okay. Pertama sekali, nilai ini perlu direkodkan ke tidak? Nilai ni sebenarnya. Cuba refresh balik otak awak tu. Baki-baki ni perlu direkodkan atau tidak masa awak buat persamaan. Apa dia cikgu? Baki-baki ini perlu ke tidak awak rekod dalam persamaan perakaunan? Perlu. Perlu masukkan ke tak datang? Perlu. So yang itu kena ingatlah. So bila perlu kan. So bila buat soalan ni kena letaklah perabot awak. Nilai dia dekat sini. Aduh, yai. So nilai dia dekat sini 3,000. Okay, lepas tu yang kedua awak ada apa lagi satu tadi? Okay, so yang kedua adalah kenderaan. So kenderaan 37,000.
37,000 and then another one adalah bank 12,000. Okay, so 12,000. So dekat sini awak kena faham ni persamaan perakaunan adalah aset sama dengan liability tambah equity pemilik. So dia punya garisan bila awak buat dekat sini, maksudnya nilai sini mesti sama dengan nilai belah sini. Sekarang ni untuk baki dekat atas ni ada tapi belah sini tiada. So dekat mana kena letak benda tu, perbezaan tu. Saya nak je sebab saya nak identify awak ni sebenarnya perlu saya sambung di mana. Laju sikit. Persamaan perakaunan yang awak kena faham, kita ada dua bahagian. Ini adalah bahagian aset, ini adalah bahagian liability tambah equity pemilik. Format persamaan perakaunan dia cakap aset mesti sama jumlah dia dengan liability tambah equity pemilik. Sebab tu saya tanya tadi, bila kita dah masukkan baki belah kiri ni, belah kanan tu pun kena ada jumlah yang sama, wajib. So saya tanya di mana nilai tersebut berada. Ada yang boleh jawab? Ada yang boleh jawab ke? Boleh katakan boleh, tak boleh kata tak boleh. Tak adalah saya ternanti-nanti. Cikgu. Cikgu. Tak boleh je. Tak boleh. Go langsung. Tak tahu cikgu. Rohan. Okeylah, tak apalah. So saya dah tahulah macam mana saya nak start dengan awak. Okay, so sekarang ni kerja awak adalah okay, so kerja awak untuk minggu ini adalah pertama, nanti tolong print lah benda ni saya akan bagi. Tolong buat dulu soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Soalan nombor 4 ni tak payah buat. Siapa yang reti buat, saya nak tengok. Itu saja Nanti saya hantar dalam grup WhatsApp. Bukan grup WhatsApp, dalam grup apa? Telegram. Okey, saya dah hantar. Nanti siapa yang ada printer tu sila print dan jawab. Siapa yang tak ada printer tu tulislah. Lepas tu jawapan tu sila snap dekat saya, gambar. Okey, lepas tu hantar dekat saya lah. Saya nak tengok macam mana awak punya kepahaman di mana. Sebab kalau betul awak tak faham boleh tu apa, saya memang kena ulang daripada awal lah. Maksudnya diumpama macam saya mengajar tingkatan 4 tu ada 2 batch. Tapi tak apalah, sekurang-kurang daripada saya sambung tingkatan 5 awak tak faham apa, saya ulang dululah. Alright, so saya rasa itu saja kot kelas saya pada hari ini. So kita jumpa lagi minggu depan. Pastikan soalan yang saya bagi tadi sila hantar hari ini juga. Soalan ni tak banyak awak jangan kata banyak. Pelajar saya bagi 10 soalan sederet saya bagi. So kejawat tolong buat soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Yang ada printer, okey boleh print. Yang tak ada printer boleh tulislah. Betul, itu saja kelas saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Tinggal plastik tu yang dia buat